إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran dan kepujian kehadratnya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menunaikan ibadah salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk dapat kita duduk bersama dalam pengajian kuliah maghrib kita atau kuliah mingguan kita pada malam ini, untuk kita menyambung semula mengenai pembelajaran kitab Riyadhus Salihin ataupun taman orang-orang yang saleh. Kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu mengenai menjenguk orang sakit dan menyolatkan mayit dan menghantar jenazah serta berdiam sebentar sesudah dikebumikan. Ini bab yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wattiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam, muttafaqun alaih. Baik, daripada Sayyidina Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami supaya kami dapat menjenguk atau menziarahi orang yang sakit, menghantarkan jenazah ke perkuburan, menyambut atau mendoakan orang yang bersin, menepati kepada sumpah, menolong orang yang teraniaya, menghadiri undangan dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, maka hadis ni pertamanya diriwayatkan daripada siapa? Daripada Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Siapa Barra bin Azib ni tuan-tuan? Gelaran dia dipanggil Abu Amarah. Itu gelaran dia, Abu Amarah Barra ibn Azib al-Ansari. Beliau ni adalah di kalangan sahabat Ansar. Beliau adalah di kalangan sahabat Ansar. Beliau daripada kabilah Bani Aus. Kita semua tahu penduduk Madinah ni terdiri daripada kabilah Khazraj dan juga merupakan kabilah Aus, ya. Jadi Barra ni dia termasuk daripada suku Bani Aus. Dia dan bapa dia Azib ni juga sahabat Nabi. Sebab tu disebut radhiyallahu anhuma. Dia tak sebut anhu, tapi disebut anhuma. Cuma dia ni tuan-tuan, dia ni antara sahabat Madinah yang memeluk Islam ketika mana sejak kanak-kanak.
Tak banyak sahabat-sahabat yang memeluk Islam ketika usia kanak-kanak. Tapi beliau ni termasuk di antara yang memeluk Islam bersama dengan bapaknya, ya, ketika mana saat Barra ini masih dalam keadaan kanak-kanak, iaitu dalam sekitar umurnya 10 tahun. 10 tahun tu dia dah masuk Islam mengikuti bapak dia. Masa berlaku peperangan Badar, dia nak join peperangan Badar, dia nak ikut serta peperangan Badar, tapi memandangkan usianya masih kecil, Nabi tak benarkan, Nabi tak mengizinkan. Tapi pada perang Uhud, Nabi SAW membenarkan ia hadir pada peperangan Uhud. Ada yang mengatakan ketika dia masuk Islam tu, usianya pada ketika itu adalah 14 tahun. Ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 13 tahun, ada yang kata 14 tahun, ya. Okey, baik. Dia kata apa tuan-tuan, kata Barra ini? Dia kata Nabi SAW pertama sekali bila Nabi datang ke bumi Madinah, Nabi ajar kami untuk menjaga hak sesama orang Islam, tanggungjawab sesama hak orang Islam, ya. Kalau kita tengok kat situ, dia ada 7 hak, 7 tanggungjawab yang perlu ditunaikan seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Cuma dalam hak itu ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi sunat itu pun dia masuk dalam sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Sebahagiannya dia masuk dalam fardu kifayah, dalam tuntutan hak ni lah, ya. Yang pertama, bila Nabi sampai ke bumi Madinah, Nabi menyuruh kami supaya menghidupkan amalan menziarahi orang sakit. Ini sunnah tuan-tuan, ya, sunnah yang dilupakan, sunnah yang diabaikan dan tidak dihidupkan. Bila kita dapat khabar kawan kita sakit, bukannya sunnahnya kita WhatsAppnya, sunnahnya kita pergi ziarah dia, kita pergi jenguk dia. Walaupun sekejap, kita datang tengok dia, ziarah tengok dia sekejap, sekadar kita berdoakan kepadanya, kemudian kita balik, itu pun sudah memadai. Itu pun sudah memadai. Tak mencukupi untuk sekadar kita bertanya khabar dengan dia melalui perbualan telefon, tak. Sebab bila sebut perkataan iyadah, maknanya hadir dengan fizikal. Kecuali kalau kita tak mampu sebab kawan kita tu duduk di kawasan yang terlalu jauh, yang mana kita nak bermusafir ke sana, kita tidak ada ruang misalnya, pada ketika itu tak mengapalah kalau kita bertanya khabar itu melalui perbualan telefon. Tapi kalau kita ada ruang dan waktu, kita menghabiskan duit, menghabiskan belanja untuk pergi menziarahi orang Islam yang sakit, itu besar pahala dia, besar. Sebab tu jangan berkira duit kalau nak ziarah orang, jangan berkira. Tuan-tuan percayalah, duit tu Tuhan boleh ganti balik. Tapi kelebihan menziarahi orang yang sakit itu sangat besar pahala dia. Ini yang Nabi hidupkan. Sebab apa? Bila kita ziarah orang sakit, pertama tuan-tuan, orang yang sedang sakit ni, mereka berada dalam keadaan iman yang lemah. Sebab orang tengah uji kan, imannya lemah, motivasinya rendah. Bila ramai orang datang ziarah, mendoakan kepadanya, pergi menjenguknya, dia akan membangkitkan balik keyakinan dia, akan menguatkan balik keimanannya dan pergantungannya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan tengok di tibia, anak pun tak sempat nak datang tengok, apatah lagi kawan, maka motivasi orang yang sakit tu akan rendah, menurun. Syaitan akan mengganggu dia, melemahkan dia. Akhir sekali dia boleh meninggal dalam keadaan putus asanya kepada Tuhan, atau sangka buruknya kepada Allah. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya, ya. Sebab itu
Nabi mengajar kita untuk membudayakan sunnah supaya pergi ziarah orang sakit. Kelebihannya terlalu banyak tuan-tuan, fadilatnya terlalu besar. Contoh kalau saya boleh bawakan, ada satu hadis daripada Nabi SAW mengenai kelebihan orang yang pergi menziarahi orang yang sakit. Pertama, Allah akan mengirimkan 7,000 para malaikat mendoakan kepadanya daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai malam. Malaikat doa kat kita, doa Allah ampunkan kita, doa Allah rahmati kita. Itu disebut dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Kemudian yang seterusnya, fadilat dia apa dia? Dapat pahala iaitu seperti duduk di dalam taman syurga. Pertama tadi dia dapat selawat para malaikat, dia dapat doa para malaikat. Bukan 7,000, 70,000 saya tersilap, 70,000 para malaikat. ribu para malaikat akan berselawat kepada dia, minta ampun, minta rahmat. Kemudian dia akan dapat kelebihan kedua, kharif fil jannah. Dia akan dapat satu kebun dalam syurga. Sekali dia pergi ziarah, satu kebun. Ziarah pula orang lain, 2 kebun. Maknanya dapat sebidang tanah dalam syurga. Tu kelebihan kedua. Kelebihan yang ketiga pada tuan-tuan, kelebihan yang ketiga disebutkan iaitu Allah bersama dengan dia. Maknanya ketika dia sakit nanti, ketika dia dalam susah nanti, Allah akan bersama dengan dia, memberikan pertolongan, penjagaan dan rahmat. Katakanlah satu orang dia selalu ziarah orang masa sakit, andai kata takdir Allah, giliran dia pula sakit, walaupun orang tak ziarah dia, tapi biasanya orang akan ziarah dia sebab masih hidup di ziarah orang. Katakanlah kalau orang tak ziarah dia pun, sewaktu dia berhadapan dengan sakit sakarat itu, Allah bersama dia. Apa maksud dia? Maknanya dia berhadapan dengan sakarat dalam keadaan syaitan tak mampu mengganggu-gugat dia, tak mampu untuk memperdayakan dia, melemahkan imannya, menyuruh dia berburuk sangka, tak mampu. Bahkan kelebihan jika diajarnya untuk ditalkin dengan pertolongan Allah, dia boleh ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab tu ada sebahagian para salaf, bila diajar talqin, dia ucap ucapan talqin tu dengan lancar. Bila ditanya kepada dia, apakah amalan yang kau buat? Anak dia kata, tidak ada amalan yang ayahku buat, melainkan ia selalu pergi menziarahi orang yang sakit dan mendoakan kepada mereka. Itu amalan dia. Ya, jadi Allah Ta'ala jaga dia balik, Allah Ta'ala pelihara dia balik. Ini satu kelebihan yang sangat besar. Ini disebut dalam hadis Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kemudian kelebihan yang seterusnya, tuan-tuan, Allah turunkan rahmat dan Allah berikan keampunan. Disebut dalam hadis, Nabi kata, siapa yang pergi ziarah orang sakit, dia akan berada dalam rahmat Allah Ta'ala itu, dan dia tidak akan terkeluar daripadanya sampai dia buat dosa. Selagi mana dia tak buat dosa besar, dia berada dalam khadafir rahmah, dia akan berada dalam rahmat Allah. Itu disebut juga oleh Imam Al-Bukhari. Demikian juga Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia, tuan-tuan. Kelebihan lagi, akan dipanggil masuk ke dalam syurga, 8 pintu syurga. Sebab ada dalam satu hadis, Nabi tanya Nabi tanya kat para sahabat, siapa yang hari ini dia bersedekah? Ada sahabat angkat tangan. Siapa hari ini puasa? Ada sahabat angkat tangan.
Makin lama makin kurang orang angkat tangan. Siapa hari ini menyantuni anak yatim, dah kurang. Siapa hari ini yang pergi ziarah orang sakit, dah makin kurang. Yang mengangkat semuanya Abu Bakar. Lepas habis Nabi sebut orang yang puasa, orang yang pergi mengurus jenazah, orang yang bersedekah, menyantuni anak yatim, orang ziarah orang sakit. Siapa yang melakukan 5 perkara ini dalam satu hari atau dalam satu minggu, maka dijamin baginya syurga Allah. Ya, kalau dia mati, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Ini menunjukkan kelebihannya yang sangat besar. Ya, itu banyaklah kelebihan-kelebihan ni tuan-tuan. Itu sebahagian yang boleh kita kongsikan. Yang kedua, wa itba'il janazah. Yang kedua, Nabi anjurkan kepada kita untuk menguruskan jenazah. Maknanya kalau kita diberikan peluang untuk menguruskan jenazah, ambil peluang tu tuan-tuan. Keluarga kita lah, jangan sibuk keluarga orang. Maknanya kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita volunteer ambil peluang untuk menguruskan jenazah tu, nak dapat pahala tu. Sebab memang ada hadis Nabi sebut, orang yang mandikan pahala lain, orang yang kafan pahala lain, orang yang gali kubur untuk jenazah pun pahala lain. Kalau kita tak boleh gali pun, kita turun dalam lahat tu pun, nak sambut jenazah, nak masukkan jenazah, yang tu pun ada pahalanya. Kadang-kadang saya sedih juga bila tengok bila nak masukkan jenazah dalam lahat, bila penggali kubur kata ada waris nak masuk, kadang-kadang waris tak nak masuk. Kadang-kadang yang masuk tu orang yang jauh, kadang-kadang penggali kubur tu sendiri yang masuk. Sebab apa? Kadang-kadang nak masuk tu orang fikir sekarang kotor baju, pakai smart-smart, nak pergi kubur yang pakai smart-smart tu pasal apa? Lepas tu bila suruh turun kubur tak nak turun. Pasal apa? Takut tercemar seluar, takut tercemar pakaian, baju. Tercemar tak apa, boleh basuh. Kita nak pahala tu. Ada saya ingat lagi, masa tu saya dipanggil lah untuk kita baca talqin. Saya tanyalah, nak tak turun? Tak nak turun dia. Sekali yang turun jemaah masjid turun, penggali kubur tu yang turun. Jadi kita rasa sedih ni, pasal apa tak nak turun? Kenapa orang luar yang perlu turun? Sedangkan kelebihannya itu adalah kelebihan yang sangat lumayan dan sangat besar, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kalau kita tengok dari segi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut kelebihan orang yang terlibat dalam pengurusan jenazah ni, baginya falahu qirat. Siapa yang terlibat hantar jenazah pergi ke kubur, baginya satu pahala qirat. Hanya satu pahala sebesar bukit Uhud. Kalau dia terlibat daripada mandi sampai kafan, sampai hantar jenazah ke kuburan, dia dapat 2 pahala qirat, iaitu pahala seperti 2 kali ganda besar bukit Uhud. Besar pahala tu. Kalau dalam satu hadis lagi, siapa yang mandikan jenazah dan dia jujur, dia jaga aib, Allah ampunkan dosanya 40 tahun. Kalau dia kafankan, dia kafan dengan elok, dengan kemas, dia akan dipakaikan pakaian sutra daripada syurga. Ini kelebihan orang ambil peluang tu. Siapa yang gali kubur untuk jenazah, dimasukkan jenazah dalam tu, sepanjang jenazah tu duduk dalam kubur, dia dapat pahala. Oh, ini bukan pahala yang kecil, ini pahala yang lumayan. Sebab tu kalau kita ada peluang, ambil peluang tu untuk meraih pahala. Kemudian yang seterusnya, wa tashmitul atis. Ya. Kalau kita selalu hadir jenazah orang tuan-tuan, kalau kita meninggal, tuan-tuan akan tengok keajaiban. Allah akan jemput, ya, orang-orang yang menghadiri solat kita ni ramai. Ya. Allah Ta'ala akan ganti balik anugerah tersebut. Jadi sebab tu kita cuba ambil peluang lah. Ya, kalau kita ada urusan pun, kita cuba kemudiankan urusan kita, dahulukan yang itu, sekadar yang kita
termampu. Yang ketiga, tanggungjawab hak kita adalah mendoakan kepada orang yang bersin. Ini kita dah pernah bincang dah dulu. Mendoakan kepada orang yang bersin tu setelah dia mengucapkan Alhamdulillah. Kita dah bincang perbahasan sebelum ni mengenai hukumnya, yang ulama menyebutkan wajib, ya, dan berdosa kalau kita tidak mendoakan baginya. Ada yang berpendapat dia adalah merupakan sunat muakkadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia adalah wajib jika dia mengucapkan ucapan Alhamdulillah setelah dia bersih. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, tu tak boleh, makruh, doakan bagi dia. Kemudian yang keempat, tanggungjawabnya adalah menyempurnakan sumpah. Kita tolong orang untuk sempurnakan sumpahnya. Contoh, dia bersumpah, tapi sumpah perkara yang baik lah. Kalau dia bersumpah untuk perkara yang baik, kita bantu orang tu supaya dia dapat menyempurnakan apa yang dia sumpah. Contoh, dia bersumpah kalau dia dapat allowance ke, keuntungan ke, dia nak pergi haji contoh. Jadi kita pun tolong dia lah. Katakanlah dia memang nak pergi, tapi mungkin simpanan dia tak mencukupi, tapi kesihatan dia dah sihat, so kita boleh tolong untuk dia sempurnakan sumpah itu ataupun nazarnya. Sama ada sumpah ataupun nazar. Al-Muqsim kat ni boleh memberi maksud sumpah ataupun nazar. Kita bantu dia sempurnakan nazar dia, ya? Kalau dia perkara yang baik lah. Kalau dia perkara maksiat tu tak bolehlah kita menolong, sebab Allah kata wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong pada perkara dosa dan perkara permusuhan, ya. Yang kelima, wa nasrul mazlum, iaitu tanggungjawab seterusnya wajib untuk menolong orang yang dizalimi, ya, menolong orang yang dizalimi. Itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu, dan mampu tu mengikut kepada kemampuan kita. Kalau kita tak mampu dengan kekuatan, mampu dengan lisan, sebut dengan lisan. Kalau lisan pun tak mampu juga, misalnya kita nak tolong dia sebab kita takut nanti kita pun kena di kezaliman orang yang zalim itu, pada ketika itu cukup memadai untuk kita mendoakan padanya. Doa kepada orang yang zalim itu dibalas kezaliman dia, dan Allah bantu orang yang dizalim. Itu sekurang-kurangnya. Dia tak boleh memadai dengan sekadar hati, ya. Dia kena cuba tolong walaupun sekadar dengan doa yang dia boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyuruh kita supaya menolong orang yang dizalimi. Dalam sebahagian riwayat saya baca, pada hari akhirat Allah akan bertanya, dalam hadis kursi yang saya ada mengajar kitabnya, disebut dalam beberapa riwayat, pada hari kiamat antara 3 soalan yang Allah akan tanya kepada kita tentang hak saudara kita. Sebenarnya ada banyak, tapi 3 ni yang paling wajib lah. Kita panggil teras, soalan teras. Yang pertama, Allah akan tanya, jika ada orang yang lapar, kamu kenal, kamu tahu, kamu ada maklumat orang tu lapar, kamu tak pergi bagi makan pada dia, Allah tanya. Contoh, kita tahu jiran kita ke tengah lapar, siapa-siapa ke jenis tak makan, dia sangat kebuluran, dia sangat lapar, kita dapat berita tu, kita buat tak tahu je, yang tu habis lah. Itu teruk lah tu, ya. Maknanya seseorang itu kalau dia tahu perkara tersebut, dia tak pergi beri makan atau tak pergi beri minum, maka Allah Ta'ala juga akan mempersulitkan hisabnya pada hari kiamat. Yang kedua, kalau dia tahu saudaranya itu dizalimi, ditindas, dianiayai, tapi dia tak bagi tolong, ya, dia tak bagi memberikan pertolongan sekadar yang dia termampu. Kadang kalau kita tak mampu nak cegah, kita tahu ada badan lain yang boleh mencegah, kita serahlah kepada badan tu, kita berikan maklumat pada dia.
untuk bantu dia mencegah kalau kita tak mampu. Maknanya kita kena usaha. Bukan maknanya kita berdiam tengok jiran sebelah isteri dia kena pukul dengan suami dia. Kita pun isteri kita kata, bang macam mana tu teruk bang, lebam-lebam saya tengok dia. Biar je lah, jangan sibuk hal orang. Ini tak betul. Maknanya kita tahu dia dizalimi, kita tak bagi tolong. Kalau balik ke akhirat Tuhan tanya, kamu buat apa? Melopong je. So seseorang tu akan dipertanggungjawabkan. Sengkuanya kalau kita tak boleh bertindak, sama ada dengan memberi nasihat, kita buatlah laporan, bagi tahu ke pihak jabatan kemasyarakatan ke polis ke, bagi tahu ni ditumbuknya isterinya sebab masa muda-muda dulu niatnya nak jadi juara Muay Thai tapi kalah, tak layak duk makan makanan Thai je. Jadi akhirnya dilepaskan pada isteri tu yang jadi bahan pukul dia, misalnya lah, ya. Kita kena usaha sedaya yang kita termampu, sekadar yang kita termampu. Paling tak pun kita doakan supaya Allah Ta'ala, atau kita bagi pandangan kepada orang yang dizalimi itu macam mana dia nak menyelamatkan dirinya daripada kezaliman, ya. Dan yang ketiga, selain daripada makan, selain daripada orang yang dizalimi, yang ketiga adalah yang Allah Ta'ala akan tanya kepada kita adalah orang yang memutuskan silaturahim. Kita tahu orang untuk memutuskan silaturahim, tapi kita tidak bantu untuk mendamaikan mereka, menghubungkan mereka. Ini juga satu perkara yang akan disoal, yang disebutkan, kita dah bincang sebelum ni, berkenaan ada satu amalan yang Nabi kata lebih baik daripada solat malam, lebih baik daripada puasa sunat, dan lebih baik daripada sedekah. Kalau dia buat 3 amalan tu dalam sehari, dia tak boleh lawan amalan ini. Bila sahabat tanya, apa dia Rasulullah? Nabi bersabda, islahu dhatal bayyin, iaitu kamu mendamaikan di antara orang yang memutuskan silaturahim. Itu pahala yang sangat besar. Tuhan akan tanya, ya, kita tahu adik-beradik mak kita tak tegur, kita tolonglah mana yang kita mampu, ya. Kalau kita dah usaha, kita pun kena juga. Yang tu nak buat macam mana kan? Tapi sekurang-kurangnya kita ada jawapan yang nak dijawab di hadapan Allah, sekurang-kurangnya. Baik, kemudian wa ijabatid da'i, iaitu menerima atau menghadiri, menjawab undangan. Ad-da'i kat sini maksudnya adalah undangan perkahwinan. Kalau dia undang kita untuk hadir perkahwinan, sama ada dia sendiri kahwin, ataupun anak dia kahwin, ataupun dia kahwin lagi, tak tahulah mana satu lah tu. Jadi kita kena hadir. Kalau kita tak boleh hadir, kita kena bagi tahu keuzuran kita, ya. Ini pun saya tengok banyak masyarakat dia ambil remeh soal ni, padahal berdosa. Kerana dalam mazhab Syafi'i, menghadiri undangan jemputan perkahwinan tu wajib, bukan sunat, wajib. Tapi kalau undangan yang lain tu sunat. Undangan akikah sunat, undangan doa selamat sunat, tapi undangan perkahwinan itu wajib. Kerana kita hadir tu bukan sekadar orang yang dijemput, tuan-tuan. Kenapa Islam suruh bila buat walimah jemput orang hadir? Hadir kita tu bukan sekadar sebagai tetamu undangan, tapi hadir kita adalah untuk memberikan persaksian, supaya kita menjadi saksi. Kalau nanti orang yang tak diundang kata, bila pula anak haji ni, saya nampak berkeluar couple 2 orang. Couple apa ke benda, saya datang kenduri dia, dia jemput saya. Dia tak jemput saya, merajuk pula. Tak payah cerita merajuk tu. Kalau dia tak jemput tu adalah alasan dia kan, mengikut kemampuan dia lah, nak jemput semua orang, tak mampu dia beri makannya. Tapi matlamat dia apa dia? Tujuan kita hadir tu bukan nak komen lauk orang makan apa. Ni apa ni tak matching langsung lah. Saya rasa haji ni tak reti pilih lauk.
Ada dicampurnya masak kicap dengan asam pedas, tak ngam langsung. Tak apalah, dia bagi pilihan. Kalau orang tak makan pedas, makanlah masak kicap. Yang hang pergi gabung dua-dua tu pasal apa? Jadi tetamu tu pun tak cerdik juga kadang-kadang. Dia hadir tu nak komen lauk pauk, dia nak komen pengantin, kan? Pengantin tak sesuai lah. Dia kerja komen orang. Ini misal. Padahal tujuan dijemput dia tu, satu nak menambahkan keberkatan majlis, doakan kepada pengantin. Ketiganya untuk menjadi saksi, itu tugas dia. Ialah yang saksi nikah tu saksi nikah lah. Jadi saksi di kalangan awam, orang awam. Ya. Jadi sebab tu kena hadir. Kalau tak boleh hadir, kita beritahulah keuzuran kita, halangan kita, ya. Dan yang terakhir wa ifsya'is salam, iaitu menyebarkan salam atau mengucapkan salam. Menyebarkan salam ataupun mengucapkan salam. Maksudnya kalau kita jumpa saudara kita se-Islam, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada mereka. Itu yang terbaik. Sebab dalam hadis Nabi kata, kita dah bincang sebelum ni, aulan nas man bada'ahum bisalam. Orang yang paling baik adalah orang yang memulakan memberi salam. Ya, walaupun kita dah bincang lah, beri salam tu sunat, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang menjawab salam. Ya. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi khamsun: raddus salam wa iyadatil marid wa itba'il janaiz wa ijabatid da'wah wa tashmitil 'atis. Yang bermaksud hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain itu ada 5 perkara. Ya, ada 5 perkara. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua, maknanya kalau orang bagi salam kat kita, kita wajib jawab. Kalau orang bagi salam, kita tak jawab, maka mengikut para ulama dia dapat 2 dosa. Satu, dosa dia tidak menjawab salam, doa dia kepada saudaranya. 2, dosanya kerana memutuskan silaturahim. Kerana tujuan Islam mensyariatkan salam bukan sekadar untuk mensyariatkan kita doa kepada orang Islam, tetapi adalah untuk kita menghubungkan silaturahim. Sebab pada ucapan salam itu mengandungi kekuatan untuk melahirkan rasa sayang. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak kamu aku ajar, kalau kamu amal benda ni dalam kehidupan kamu, kamu jadi sayang, kamu jadi kasih. Apa dia? Afsyus salam bainakum. Selalulah kamu mengucapkan, memberikan salam kepada sesama kamu. Ya. Terutamanya pada orang yang kita tak kenal. Orang yang kenal ni kita sayanglah. Yang tu pun memang kita kena bagilah. Yang tak kenal pun kita kena bagi salam juga. Tapi masalah orang kita ni, bila dah tak kenal kita bagi salam, dia rasa pelik pula. Assalamualaikum. Tengok, salam. Kena jumpa ke? Tak, ni baru nak jumpa lah ni. Dia fikir kalau bagi salam tu maknanya mesti dah pernah jumpa, ataupun mesti dah pernah kenal. Dia tak semesti begitu. Ya, tuan-tuan jalan, sambil jalan kita amalkan amalan memberikan salam. Ya. Baik, kemudian yang ketiga wa'iyadatil marid. Ini kita dah bincang dah tadi, menziarahi orang yang sakit. Yang seterusnya itba'il janaiz, ini pun kita dah bincang. Wa ijabatid da'wah pun sama, mendatangi undangan. Wa tashmitil atis, dan juga mendoakan pada orang yang bersin. Ya, mendoakan pada orang yang bersin. Maknanya kalau ada satu orang bersin, ramai dengar, semua kena doakan. Bukan seorang saja kena doakan, semua kena
Yang mendengar tu kena doakan kepada orang yang bersih. Adapun macam ijabatul dakwah, menghadiri undangan dia tu tuan-tuan, itu pun ada perbahasan ulama lah. Ada yang kata apakah kita kena hadiri setiap undangan dia? Dia jemput anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dia pula ada 12 orang anak. Jenuh makan kenduri. Semua 12 dia jemput. Ada yang ulama kata kalau kita hadir salah satu daripadanya itu sudah mencukupi. Ada yang kata kita kena hadir pada setiap undangan. Ada yang kata kalau kita tak dapat hadir semua undangan, kita hadir mana-mana undangan daripada itu sudah mencukupi. Ya, maknanya kalau kita tak datang yang lain pun tak mengapa. Tapi kalau kita datang juga, itu lebih baiklah. Ya, itu lebih afdal dan lebih utama. Ya, cuma kalau kita nak mendatangi undangan ni, kalau dia jemput kita seorang, jangan jemput orang yang tak dijemput. Kecuali kita kena maklumkan kepadanya lebih awal. Sebab saya tengok kadang-kadang masyarakat kita bila dia jemput suami isteri, kita bawa anak. Kalau kita nak bawa anak, minta izin pada dia. Kalau kita rasa nak datang dua-dua, anak tak ada orang jaga, datang salah satu sebagai wakil. Kita bagi tahu isteri tak dapat datang, kena jaga anak misalnya. Kalau kita nak bawa anak juga, minta izin pada dia. Dan tak boleh kalau kita bawa tanpa pengetahuan dia, kita anggap macam dia terima, anak kita makan, wajib kita bayar ganti rugi. Ya, wajib kita bayar ganti rugi, melainkan kalau dia menghalalkannya. Okey, baik, kita tangguh sekadar itu tuan-tuan sampai hadis yang kedua. Nanti insya-Allah kita akan sambung hadis yang ketiga pada kuliah kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.